Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi subuh ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid. Yang sudah sebelum ni saya seorang je kitab. Hari ni masing-masing ada kitab, boleh tengoklah. Jadi kitab yang ada di tangan tuan-tuan itulah yang diberi nama akan ia Usulut Tauhid. Usul-usul tu kita dah terang dah bulan lepas, kita peringat balik ya. Usul tu maknanya asas tauhid, tauhid lah, akidah. Jadi Usulut Tauhid, asas-asas akidah ataupun asas-asas tauhid. Yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir. Kita kena berbangga atas ulama ini kerana dia seorang ulama Melayu yang sangat hebat, mengarang begitu banyak kitab, dan kebanyakan apa yang kita amalkan pada hari ini adalah hasil usaha ilmu yang dikumpulkan oleh beliau, kemudian diturun-temurunkan daripada guru ke anak murid, ke anak murid, ke anak murid, sampailah ke hari ini. Apa yang kita amalkan inilah daripada jasa-jasa ulama terdahulu. Apa yang kita buat, kita baca Yasin malam Jumaat tu, kita baca wirid pas semayang, cara kita semayang, semua ni daripada ilmu-ilmu mereka lah yang mendidik kita. Jadi besar jasa dia. Yang kita boleh semayang subuh pada pagi ni, tu semualah daripada apa yang telah dididik dari turun-temurun oleh guru-guru. Antaranya Tuan Husain Kedah ni. Nama panggilan manja dia Tuan Husain Kedah. Nama panjangnya Syekh Abu Abdullah Husain. Cicit ke cucu? Ada di Penang. Dia punya keturunan. Ustaz apa nama, Ustaz Osman ke apa tak nama, saya tak ingat. Tapi dia inilah daripada keturunan beliau ni semuanya ulama. Daripada zaman tok dia karang kitab juga. Tok dia Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqh tebal ni. Tu tok dia. Lepas tu ayah dia pun ulama juga. Dia pun ulama juga, anak dia ulama juga, cucu dia ulama, sampai ke hari ni ulama. Alhamdulillah, satu keturunan yang hebat. Baik. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala, dan kemudiannya ucapan jutaan terima kasih juga kepada pihak masjid, khususnya pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid
para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab yang ada pada tangan tuan-tuan tu juga dipanggil salah satu daripada kitab turas. Turas ni maknanya kitab lama, atau orang dulu-dulu panggil kitab kuning. Sebab dulu kertas dia warna kuning, lah ni putih dah. Tapi dulu kuning, orang panggil kitab kuning, kitab turas, ataupun juga orang panggil kitab pondok. Inilah nenek moyang kita dulu-dulu mengaji kitab ni lah. Madrasah dulu madrasah banyak, pondok-pondok banyak dulu. Sekarang ni pondok tak ada dah, tinggal pondok bas, pondok durian. Nampak? Banyak dah. Mati tok guru, mati pondok. Tak ada siapa nak boleh sambung. Tak payah kata pondok mati, kitab-kitab pondok pun makin mati dah, makin pupus. Tak ada orang nak baca dah kitab pondok. Kan? Makin lama makin tak ada khazanah ulama-ulama Melayu ni semakin hilang macam tu saja. Sebab itulah bila datang serangan-serangan daripada fikrah-fikrah yang cuba nak mengelirukan fikrah ahli sunnah wal jamaah di alam Nusantara Melayu kita ni, kita tak boleh nak jawab dah. Dulu kita tak pernah dengar Wahabi ni, betul tak? Sekarang ni tiba-tiba muncul yang ni bid'ah, yang tu bid'ah. Wirid pas mayang tak boleh. Ya, baca Yasin malam Jumaat tak boleh, semua tak boleh. Dia kata bid'ah apa sebagainya. Kita pening kepala dah. Macam mana nak jawab? Padahal ulama tinggalkan kitab, tinggalkan ilmu, dah kita tak mengaji. Ada sandaran. Kita baca wirid pas mayang ni ada sandaran dia, ada hujah dia, ada dalil dia. Baca kitab senjata Tok Imam, nama kitab tu kalau tak silap. Dia ada kitab dia dah susun. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada susun, dipanggil Aurat Madinah. Wirid pas mayang yang kita baca ni panggil Aurat Madinah. Penduduk ahli Madinah dulu inilah yang dibaca pas mayang. Yang disusun oleh ulama. Baca apa, nak baca apa. Kemudian orang cakap apa? Diturunkan kepada kita semua sampailah ke hari ini jadi sebagai satu bentuk amalan. Supaya tak adalah kosong. Takkan bagi salam semua pakat naik motor dah. Lepas tu wirid dekat kedai kopi. Nampak? Jadi apa? Ni ulama susun lah, supaya ada bekalan bahagian zikir yang kita sebut, supaya mati esok ada bekalan bawa. Tu cerita dia. Baik, jadi kitab pondok, saya peringatkan kitab ni adalah kitab pondok. Kalau kita pegang genggam dia, nipis je. Kita rasa setahun habis rasa kitab ni. Setahun dah habis. Ni tengok, daripada janggut saya hitam, saya rasalah kalau kekal lah saya mengajar sini sampai janggut putih. Mungkin tak tahu khatam lagi ke tidak. Maknanya sampai ketua. Sebab apa? Sebab saya mengaji kitab ni dengan tok guru saya di pondok, makan masa 3 tahun baru khatam. Senipis ni 3 tahun baru khatam. Tapi mengaji di pondok bukan macam kita mengaji di masjid ni, kuliah sebulan sekali, tiap-tiap hari. Satu hari baca 3 kali, sehari baca 3 kali, 3 tahun baru habis. Makna kata dah kalau kita yang masjid ni sebulan sekali, tu kalau ustaz datang, dah ustaz pula tak datang. lanjut, memang lama. Jadi saya nak bagi gambaran dulu supaya jangan kita faham bila mengaji nak cepat habis. Kadang-kadang ada orang jenis macam tu. Dia tengok saya baca pendek je, lepas tu syarah panjang-panjang. Lepas tu dia kata dah kalau baca pendek ni ustaz bila nak habis? Bukan. Kita bukan mengaji kitab, bukan nak habis. Kita nak ilmu. Kalau nak habis takut tak dapat ilmu. Jadi kita nak ilmu, tak habis tak apa, tapi dapat ilmu. Mana dan kita dapat, itulah ilmu bahagian kita. Kan? Dia gitu. Kemudian pula pembacaan kitab pondok ni kita akan baca dari kulit ke kulit, dari huruf ke huruf. Maknanya setiap satu tidak akan ditinggalkan. Kerana bagi kami orang yang mengaji pondok, kami berpegang setiap perkataan yang tok syekh atau ulama ni tulis, dia tak akan tulis dengan sia-sia. Dia tak akan tulis dengan ikut perasaan nak bagi sedap bunyi, tak ada. Sebab setiap satu tu ada makna tersurat dan makna tersirat.
Walaupun perkataan tu dan, atau ke dan sebagainya. Nah, maknanya setiap perkataan tu ada makna. Macam kita mengaji ilmu fiqh, bertukar air itu menjadi najis, menjadi mutanajis kerana jatuh padanya, berubah warnanya atau rasanya. Atau tu kena ambil. Nampak? Makna bukan dan. Kalau dan dia makna mesti sekali. Tapi kalau atau ni salah satu. Salah satu jadi boleh rosak. Tu kena faham kataan dan. Dia dipanggil ilmu alat. Orang mengaji ilmu nahwu saraf dia tahulah. Kepentingan setiap perkataan bahasa tu. Jadi bila kita baca setiap satu, permulaan kita pada pagi subuh ni, kita buka muka surat yang dia tulis 2 ke atas tu. Lepas tu ada gambar macam bunga-bunga tu. Dia tulis situ Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ni pagi ni kita nak syarah tu saja. Tak tahu dan habis ke atau dah habis. Bismillah tu saja. Okey. Baik, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Makna Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bi tasmiyatillah wa dzikruhu qabla kulli syai'. Iaitu permulaan dengan kita menyebutkan nama Allah sebelum kita melakukan setiap suatu perkara. Itu maknanya bitasmiyatillah wa dzikruhu qabla kulli syai'. Musta'inan bihi jalla wa ala, dan kita minta tolong kepada Allah jalla wa ala fi jami'il umuri, pada semua perkara-perkara yang kita buat. Ini kerana kita nak kena faham apa yang kita buat ni semua dengan izin Allah. Bukan dengan sebab kedrat kita, bukan dengan sebab kepandaian kita. Tapi hari ini mutaakhirin ini, kita ni umat akhir zaman ni duk faham, duk buat apa pun nampak diri kita. Bahaya tuan-tuan. Ada satu penyakit, dia bukan corona. Nama penyakit dia anani. Saintis pun nak jumpa penyakit ni. Nama penyakit ni dalam ulama-ulama tasawuf, nak dia jumpa nama penyakit ni, nama penyakit ni anani. Dia bukan penyakit zahir, dia penyakit batin, penyakit rohani dalaman. Kadang-kadang zahir sihat wa afiat, boleh berlari, boleh melompat, tapi terkena dalam penyakit hati. Apa makna anani? Anani ni maknanya keakuan. Ini dah semakin menebal di kalangan masyarakat kita hari ini. Daripada peringkat atasan sampailah peringkat bawahan. Dia ada satu sifat namanya sifat keakuan. Kalau bukan akulah yang imarahkan masjid, masjid ni tak jadi. Dia ada. Dia cakap aku. Kalau bukan aku lah yang jadi ketua kampung sini, tak boleh lah dapat macam ni. Contoh, bukan kata kampung ni, contoh. Lagi marah pula. Tak boleh balik saya lagi. Dia guna perkataan aku. Ini namanya sifat keakuan. Sifat keakuan ni lah setara dengan iblis laknatullah. Dan kita kena ingat, sifat keakuan ni bukan hanya terdedah kepada golongan maksiat, malah lebih dekat lagi pada golongan taat. Kadang-kadang ahli maksiat pun tak terkena penyakit ni. Sebab tu ulama jawab, sejahat-jahat manusia atas muka bumi bukan yang minum arak, bukan main judi, bukan berzina, tapi manusia paling jahat ialah dalam dirinya ada sifat keakuan. Hatta seorang tu imam, hatta seorang pengurusi masjid sekalipun, kalau kena penyakit keakuan, Allah habis. Tebal kesombongan dalam diri dia. Itu kita kena faham. Iblis setan dihalau oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bukan sebab kes haram, bukan sebab kes zina, bukan sebab kes judi, tapi kes apa? Aba wastakbara, sombong, bongkak, takabur. Apa salah aku nak kena sujud pada Adam? Aku ni buat pada cahaya, aku nampak. Aku buat daripada api, dia buat pada tanah. Takkan aku buat pada api nak kena sujud pada tanah? Sifat keakuan itu. Kalau Tok Imam kena, Tok Imam iblis. Nampak? Bukan Tok Imam ni lah. Tok Imam yang ada keakuan lah. Kalau kena AJK masjid ada keakuan, AJK iblis nama dia. Habis jadi sifat iblis lah. Apa tu jaga-jaga. Kadang-kadang ahli maksiat tak kena. Sebab tu Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari sebut di dalam kitab hikamnya,
Kadang-kadang ahli maksiat itu menangis, kadang-kadang ahli taat itu ketawa. Apa maksud dia? Maksud dia ahli maksiat kadang-kadang dia buat maksiat tapi dia rasa bersalah. Dia mengaku atas kesalahan dia. Ya Allah, aku nak tinggal dah arak tapi terminum juga, dia kata. Tak banyak mana lah, ada dalam 5 botol, dia kata. Terminum sampai 5 botol. Tapi dia rasa bersalah ke? Dia tunduk. Nah, tengok kertas tikam nama ikut, ya Allah, aku tertikam pula, dia kata. Aduh, silap ya Allah. Memanglah menyesal. Sebab apa? Sebab tak kena. Cuba kalau kena. Nah, ada kata, makna kata kadang-kadang ada ahli maksiat ni, dia buat maksiat tapi dia rasa bersalah. Rasa bersalah itulah maknanya rasa tertunduk kepada Tuhan. Kan? Rasa bersalah inilah yang Allah suka. Buat jahat tu tak pelik. Sebab manusia ni memang tempat dia dah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia ni tempat khata', tempat nisyan. Khata' maknanya tempat lalai, nisyan lupa. Nah, memang tempat lupa, tempat silap, tempat lalai. Kita lah manusia. Berapa kali silap, berapa kali lalai. Kan tak? Kadang-kadang subuh tak terbangun tak? Tak payah kata orang awam, ustaz pun ada. Ada seorang sahabat saya, dia orang jemput mengajar di Pahang. Mungkin perjalanan tu jauh jadi keletihan. Nak masjid dah letakkan ada satu homestay dekat dengan masjid tu. Tidur homestay tu. Terlajak dia. Nak subuh tak terbangkit. Sebab mungkin letih malam tadi punya perjalanan. Sampai Tok Siap pergi kejut kat pintu. Ustaz, kuliah subuh Ustaz. Nampak? Naya kata. Allahu Akbar. Tapi biasalah manusia. Tak payah pelik lah. Nah, bukan kita malaikat, kita manusia. Memang macam tu. Ada silap dan sebagainya. Tapi manusia yang terbaik bila silap mengaku silap, bila salah mengaku salah, dan mohon ampun kepada Allah. Sebab tu Allah kata innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya aku sangat kasih pada orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat menyedari bahawa dirinya salah dan minta ampun pada Tuhan. Yang Allah tak suka ni sombong. Dah lah buat salah, tak nak ngaku. Lepas tu tak nak minta maaf. Tak payah kata Allah, kalau kita dengan kawan kita macam tu kita marah. Dia dah lah buat salah dengan kita, tak erti minta maaf pula tu. Kan? Tu jadi makna kata kadang-kadang ahli maksiat itu buat maksiat dalam keadaan menangis, rasa bersalah. Tapi kadang-kadang ahli taat mengerjakan ibadat dalam keadaan ketawa terbahak-bahak. Maknanya dia seronok dengan ibadat dia, seolah-olah ibadat yang dia buat, dia punya kuasa, dia punya usaha. Aku boleh semayang, aku hebat boleh semayang. Padahal dia boleh semayang pun Allah yang izin. Kita boleh bangkit pagi ni, siapa izin? Allah izin. Lepas tu kata guru saya Syekh Omar, dia kata kalau betul lah kamu yang berjalan ke masjid, kalau betul kamu yang pergi ke masjid, aku nak tanya, dia kata, berapa langkah kakimu berjalan ke masjid? Kalau dari rumah lah. Kalau dari kereta, dari pintu kereta sampai kat tempat kita duduk dalam masjid ni, berapa langkah? Kalau dari motor gitu kan, berapa langkah kita berjalan? Nampak? Kita tahu kita berapa langkah kita jalan. Rata-rata kita jawab, tak tahulah Ustaz. Awak tak tahu yang melangkahkan siapa? Kan bukan ke kita yang langkah. Kaki siapa yang bijak? Bukan ke kaki kita. Asal tak tahu. Itu menunjukkan dalil bukti yang kukuh bahawa yang melangkahkan kita Allah, yang menjalankan kita Allah, kerana Allah tahu berapa langkah kita berjalan. Jadi bila nampak benda ni, kita ucap syukur, mujur Allah jadikan aku boleh hadir ke rumah Allah. Kalau Allah tak tolong aku, kalau Allah tak selamatkan aku tak ada dalam rumah Allah ni. Aku tak boleh hadir solat jemaah ni. Ini semua atas pertolongan Allah. Maka atas pertolongan itulah untuk kita harap kita membiasakan diri dengan membaca setiap perbuatan kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga apa yang kita buat itu beserta dengan keberkatan daripada Allah. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Atau kama qala, mafhum hadis, kullu amrin, setiap perkara, zibalin ni maknanya kebaikan. Setiap perkara kebaikan
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak ada dalam perkara itu dibacanya bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka ia akan terputus, terpotong. Maksud ulama yang dikatakan aqta ini bermakna dengan tidak ada keberkatan, berkat tak ada. Kadang-kadang kita buat satu perkara jadi, tetapi berkatnya tak ada. Jadi kita tak nak macam orang kafir. Orang kafir buat jadi juga. Dia start motor, start kereta, pergi pejabat, sampai pejabat. Tapi dia tak baca bismillah, dia tak ada berkat. Kita start motor, start kereta, pergi kat pejabat, sampai juga pejabat, tapi kita mula dengan baca bismillah. Sepanjang perjalanan itu berkat. Apa makna berkat? Berkat di situ ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Allah kurniakan pahala. Jalan pergi kerja pun boleh pahala. Nampak? Ziyadatul khair, makin bertambah kebajikan-kebajikan dia. Kebajikan tu maksudnya kebaikan. Sebab tu kita nak tengok hidup kita ni berkat ke tak berkat, kita tengok bertambah-tambah tak kebaikan kita. Kita nilai balik diri kita 10 tahun yang dulu, 20 tahun yang dulu, 30 tahun yang dulu dengan yang sekarang. Adakah dulu kita kurang baik, sekarang semakin baik? Kalau kehidupan kita graf dia makin naik ke arah kebaikan, itu tandanya hidup kita ni diberkati Allah. Tapi kalau hidup kita mendatar macam tu je, dulu, kini dan selamanya, derma singgit aja. Tak pernah tambah dermanya. Takut-takut kurang berkatnya. Tapi kalau dulu derma, lah ni tak derma dah. Bukan sakat tak derma, curi pula duit tabung. Tu bukan sakat tak ada berkat, tu suwi nama dia. Itu maknanya nak bala sebenarnya. Jadi tapi kalau kita makin bertambah, yalah dulu derma RM1 lah, sekarang naik dah RM5. Kebetulan tabung pun sampai. Dulu derma RM1, lepas tu makin naik RM5, lepas tu naik pula RM10. Tu tanda ada berkat lah tu. Kan tak? Sebab apa? Sebab rezeki kita Allah tambah tak? Tambah. Zaman kita dulu-dulu naik benda, naik basikal, mula-mula jalan kaki lah, 2 kaki. Lepas tu naik basikal 2 roda. Lama-lama tak payah kayu dah, main pulah kot tangannya, naik motor 2 tayar juga. Lama-lama Allah naikkan lagi rezeki, 4 tayar kereta. Lama-lama Allah naik lagi rezeki, 6 tayar lori. Lah kali 4 tayar balik van jenazah. Nampak? Makna kata rezeki tu Allah tambah-tambah. Dah kalau rezeki Allah tambah, dah bahagian derma kenapa tak bertambah? Takut-takut keberkatannya tak ada. Hidup tu kurang berkat. Jadi kita nak hidup berkat. Jadi salah satu cara hidup nak berkat dengan cara buat apa pun kebaikan, mulakan dengan baca bismillah. Maka dengan baca bismillah tu beserta dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak hurai. Tetapi dengan syaratnya, ulama kata baca bismillah ni pada tempat yang zibalin sahaja, pada tempat yang baik saja. Persoalan yang timbul, apa dia baik? Kita nak tahu pagi ni apa tu baik. Selalu kita biasa dengar dah baik-baik ni. Okey, sekarang ni kita nak bagi faham 2 jenis pemikiran. Satu pemikiran Islam, satu lagi pemikiran umum yang bukan Islam. Orang cakap apa? Umumlah, awam biasa, termasuk orang kafir sekali. Tak semestinya pemikiran umum itu dipandang baik, pada Islam baik juga. Kadang-kadang pemikiran awam umum nampak baik, tapi pada pemikiran Islam tidak baik. Okay? Kadang-kadang pada pemikiran umum awam nampak tak baik, tapi pada pemikiran Islam itulah terbaik. Jadi kita sebagai orang Islam jangan ikut pandangan umum, tapi ikut pandangan syarak pemikiran Islam. Kalau Islam kata baik, kita ikut. Islam kata tak baik, tak ikut. Jangan ikut orang, jangan ikut orang lain, awam dan sebagainya, tak ya. Kita orang Islam, ikut Islam. Saya bagi contoh. Pada pandangan umum, pada pandangan manusia biasa, dia kata jogging tak salah sebab keluar peluh. Asal pula jogging kan, keluar peluh untuk kesihatan. Tapi pada pandangan Islam kadang-kadang jadi salah. Bukan sebab jogging, tapi sebab pakai seluar pendek, tak tutup aurat. Lepas tu dia jawab pula, alah, saya pakai seluar pendek bukan saya terajang orang, saya tak kacau orang, apa salah saya? Nampak?
Betul tak? Ada orang tak semayang. Kita kata awak ni tak semayang ni jahat ni. Apa pula? Saya bukan jahat. Saya bukan curi duit orang. Saya bukan rompak orang. Saya bukan pukul orang. Saya tak kacau orang. Saya cuma tak semayang je. Apa sah nak salahkan saya? Nampak? Akhirnya mentaliti masyarakat akan kata apa? Oh, betul juga. Tak payahlah gaduh-gaduh. Dia tak semayang je. Lantak pi ke dia lah. Padahal manusia paling jahat atas muka bumi ialah manusia yang tidak solat. Nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, as-salatu liwaqtiha, solat pada waktunya. Wa man taraka salata, barang siapa yang meninggalkan solat, fala dina lahu, maka tiada agama baginya. Cuma mazhab kita Imam Syafi'i perhalus sikit. Siapa yang meninggalkan solat maka hukumnya fasik. Tapi kalau ikut pandangan Imam Malik, siapa tinggalkan solat yang wajib sekali saja, jatuh kafir atas dia. Nampak? Dah tak nampak jahat orang tak semayang. Kita orang tak semayang, sokong dia undi buat jadi YB. Nah, betul tak? Orang tak semayang kita sanjung sangat. Ni kena ambil kira. Orang tak semayang buat menantu. La ilaha illallah. Pak mertua apa gini? Nampak? Atas sekali tengok dia datang nak minang anak kita. Cakap dengan dia, kalau nak datang rumah, datanglah petang-petang. Kita buat makan malam sekali sekejap lagi. Dia datang kat pukul 6 datang. Sembang-sembang dulu. Tengok sekejap lagi bila dah waktu azan, tengok dia buat macam mana. Kalau dia budak baik, pak cik minta izin nak ambil uduk. Dia kata okey ni ada can ni. Nampak? Dia ambil uduk waktu tanya pak cik, kiblat arah mana? Okey tu. Kan? Lepas tu kita pun kata kita semayang sekali lah. Sebab ada tamu ni saya tak pergi masjid lah, kita semayang dengan awak lah kat rumah ni. Sekejap lagi lepas semayang kita terus makan lah sekejap lagi. Apa? Tapi boleh tak jadi imam? Teh tengok. Suruh dia jadi imam tengok. Nampak? Macam mana jadi? Tengok. Allahu Akbar semayang. Waktu senyap lah kali Allahu Akbar rukuk. Mana tak bunyi langsung Fatihah ni. Habis-habis semayang tanya, awak tak bunyi Fatihah? Pakcik, saya baca dalam hati. Ni namanya tawaduk. Tawaduk tokmu. Nampak? Semayang maghrib jahar. Nak kena baca kuat, mu baca slow. Kenapa? Tu nak buat menantu macam mana tu? Semayang maghrib pun tak kerti. Nampak? Itu mujur boleh kat semayang. Ada langsung tak kerti tu orang kata tak apalah, boleh jadi imam. Tak biasalah. Tak apalah, biar pakcik imam lah, kamu makmum belakang. Okey, kamu kamat. Kali Allahu Akbar, Allah gitu kamat. Itu takbir raya bengong. Nampak? Orang suruh kamat dia pergi takbir raya kan, tak kerti. Lepas tu nak buat menantu, tak payah, reject lah. Kita dah nak tengok boleh buat menantu, tengok kereta jenama apa. Tengok-tengok masuk, bersilang biru dengan putih, BMW. Nampak? Kita kata ni bawa menantu aku. Nampak? Dan kalau yang datang tu orang pondok, naik motor kapcai. Nampak? Datang sampai-sampai tu minyak pun mampus dah. Mati motor. Tongkat tak ada, main sandal kot tiang. Dah orang pondok ngaji usah nombor plate tak payah kata 4 tahun dah ni patah. Orang pondok bukan ada duit sangat. Sampai-sampai kata nak kutip derma ke? Lah, kutip derma dia kata. Kawan tu nak pergi minang anak dia. Kata kutip derma. Tak, saya nak ni lah, nak sembang-sembang dengan pakcik lah. Cadangnya nak buat anak pakcik sebagai bakal isteri. Tengok-tengok motor macam tu, kata minta maaf lah, dah ada orang minang dah ni. Jahat ni kita. Sebab apa? Sebab kita memandang dunia. Padahal budak tu walaupun motor dia macam tu, tapi dia boleh bimbing anak kita bahagian akhirat. Rezeki ni jaminan Allah. Takut buat apa? Tak payah kata kita duduk di tengah bandar ni, Pekan Sungkai ni, pergi tengok orang asli duduk dalam hutan. Ada rezeki tak? Dah bila pula orang asli ambil SPM? Ada. Nenek moyang kita dulu-dulu pun tak ada SPM. Kalau ada pun banyak yang tak lulus.
Nah, tapi elok je hidup. 12 orang anak kenyang menyanda. 12 orang anak tu isteri pertama, isteri kedua 12 lagi, 24 semua. Nampak elok je makan sampai besar kita hari ni. Nah, apa kita takut? Tapi inilah mentaliti yang dimasukkan doktrin ke dalam kepala otak kita daripada barat laknatullah. Nah, suruh tanam dalam diri ni, oh kalau dunia ni tak ada, kamu tak kerja hebat, jawatan tak ada, mampulah hang. Nah, siapa ajar gitu? Nabi ajar gitu. Kita jauh daripada kiblat Islam kita. Nah, Nabi tak ajar gitu. Yang mencerahkan masa depan bukan kerjaya, bukan sijil, Allah. Mutaat pada perintah Allah, insya-Allah Allah kurniakan rezeki. Nah, saya mengajar kuliah ni, satu sijil pun saya tak pakai. Nah, satu sijil tak pakai. Kadang orang minta tauliah, saya terus terang kata, tak ada. Saya tak takut. Nah, tak ada. Habis tu, nak panggil, tak nak panggil sudah. Nak ilmu mengaji, tak nak ilmu sudah. Itu je. Nah, kita pun bukan terginja-ginja nak tolonglah saya nak. Nak siapa nak mengaji, mengajilah. Tak nak mengaji, sudahlah. Gitu je. Kalau rasa boleh jawab tanpa ilmu, masuk dalam lubang kubur, tak ada masalah. Gitu je. Nah, bukan kita sombong tak, tapi sebut dalam kitab Hidayatus Salikin, kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, bila bawa ilmu agama, ingat maruah ilmu agama jangan dijatuhkan. Jangan sampai meminta-minta, terginja-ginja. Nah, kerana ilmu agama tu ilmu Allah, tinggi nilai dia. Kan? Macam kereta sultan dengan kereta teksi tak sama, walaupun besinya sama. Tapi bila sultan yang bawa, nilai dia jadi tinggi. Tapi kalau setakat buat jadi Grab, teksi, tu biasa je. Kan? Dia begitu. Baik. Jadi yang disebut zibalin baik ni, dia ada dua syarat. Perkara kebaikan tu dua syarat dia. Apa syarat dia? Pertama manfaat, yang kedua faedah. Nah, kalau perkara tu ada manfaat, mana perkara tu perkara yang baik. Kalau perkara tu ada faedah, mana perkara tu perkara yang baik. Selain daripada dua ni, tak termasuk dalam kategori baik. Bunyi dah. Nah, kalau tak ada daripada dua ni, dia tak termasuk dalam kategori perkara yang baik. Bila tak masuk dalam kategori perkara baik, maknanya perkara ni apa? Sama ada perkara ni biasa-biasa, atau lara, atau haram terus. Okey. Jadi kita tengok dulu apa perkara baik tu. Yang pertama manfaat. Apa makna manfaat? Makna manfaat ma yazidu fi khaufika minallahi taala, sebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Perkara yang bermanfaat itu perkara yang menambahkan takutmu kepada Allah Taala. Lagi kita buat, lagi kita takut pada Allah. Maknanya apa yang kita buat tu ada manfaat pada kita. Tapi kalau kita buat, kita tak rasa takut pada Allah, malah nak lawan Allah lah pula. Maknanya perkara tu tak ada manfaat pada kita. Jangan buat. Buatlah apa pun. Contoh, sebagai contoh, orang minta kita jadi wakil rakyat sini. Contoh, mana tahu kan. Amin kalau jadi. Jadi pegang tu rasa macam mana bila pegang? Adakah rasa pas ni boleh renovate dapur, dia kata. Pas ni boleh tukar kereta. Tu makna tak ada manfaat lah jawatan tu. Tapi bila pegang, nak kena check betul-betul ni. Sagi Allah tanya aku macam-macam ni. Dia jadi takut. Takut tu makna jawatan tadi memberi manfaat pada dia. Teruskanlah berkhidmat untuk rakyat, demi Allah, demi agama. Tak ada masalah. Bukan suruh tinggal politik dah. Bukan suruh nampak jawatan YB jijik. Bukan. Tapi ikut cara betul. Bukan jadi hakim ni salah, jahat. Bukan jadi polis ni jahat. Jangan jadi polis, nanti rasuah. Siapa suruh jadi polis yang rasuah? Baru salah. Nampak? Tapi kalau kita pegang tu rasa takut. Ada jawatan ni, takut lah. Sebagai contoh pengurusi masjid. Saya ada seorang sahabat, Masjid Sungai Tiram di Pulau Pinang. Pulau, bukan seberang, pulau. Siapa pernah singgah sana, pergi tengok Masjid Sungai Tiram. Besar masjid ni, lawa. Sekali tu ceramah situlah. Habis-habis ceramah, kadang-kadang biasalah AJK masjid bawa pergi makan. Sekali dengan pengurusi sembangan saya.
Orang Penang biasalah kalau sembang geleng-geleng kepala. Nah, dia kata ustaz masalah ustaz Dia kata saya pun geleng juga. Apa masalah? Saya tanya. Nah, dia kata masalah duit banyak sangat. Duit banyak dia kata masalah. Saya kata apa pula masalah duit banyak? Dia kalau duit tak ada baru masalah. Masalah lah ustaz. Nah, sebab Allah akan tanya saya. Nah, duit banyak mu buat apa? Ni duit banyak ni buat apa? Allah tanya. Tu saya takut. Kalau duit tak adalah saya takut. Sebab Allah nak tanya apa? Duit tak ada. Allah tanya, kenapa tak buat program? Nak buat program macam mana duit tak ada? Masalah ni duit ada, duit banyak, tapi program tak ada, imarah tak ada masjid. Masjid jadi sunyi. Macam mana nak jawab? Tu saya pening, dia kata. Lepas tu saya kata, kalau macam tu imarahkanlah, buatlah program. Buat ada ustaz, 5 waktu semayang, 5 ada program. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib. Kuliah maghrib pun ada lagi, kuliah isyak. Berderet-deret majlis buat program ceramah perdana, jemput buat forum pula, panggil itu panggil ni, habis. Lepas tu banyak lagi ustaz. Lah, bagi saya kata. Kata tu tak boleh lah, kurang lah. Nampak? Dah, dia kata. Tapi makna kata dia memikir tentang akhirat. Tu sebab apa? Sebab ni jawatan yang dipegang tadi memberi manfaat pada dia. Dia jadi takut nak pegang jawatan pengerusi. Sebab dia tengok, oi duit ni banyak. Kan? Ada satu masjid dekat belah-belah dekat dengan Selangor ni. Nah, saya ceramah ginilah. Habis ceramah pengurusi dia keluar. Dengar tu ustaz kata, kita buat program ni banyak-banyak. Ada apalah. Nah, memang betul. Duit masjid bukan untuk kita simpan sampai beribu-ribu. Nah, duit masjid ni infak orang ramai. Bukan duit kita, duit orang tu. Nah, duit orang ramai suruh imarahkan masjid, hidupkan masjid. Nak bangunkan masjid supaya masjid jadi syiar pada tempat kita. Kawasan kita ni orang nampak gerahnya masjid kita. Sampai orang kafir pun nampak gerun tengok masjid kita. Sebab apa? Dengan majlisnya banyak, dengan program itu, program ini. Buatlah gitu. Baru nampak syiar agama. Nah, ini kipas sampai sengit pun tak tukar lagi. Pintu tandas saya cakap dah roboh tu ko, main alih gitu tu ko ya. Buka letak tepi tu ko tandas. Nah, duduk dalam tu kena tahan takut orang tolak. Nah, saya kunci tak ada. Berapa banyak masjid saya singgah jadi macam tu. Nah, apa pasal jadi sampai macam tu? Kan? Allahu akbar. Tu maknanya, itu makna manfaat. Jadi kalau ada manfaat, maksud manfaat ada rasa takut pada Allah, buatlah apa pun kehidupan kita nak buat. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah, bukan takut dengan dunia, bukan takut dengan makhluk, takut pada Allah, maknanya itu manfaat pada kita. Teruskan buat. Tapi takut Ustaz, tak apa. Takut tu kita nak. Memang kita disuruh takut. Sebab tu Tok Khatib sebut dalam khutbah, taqullah. Atau kita pesan Tok Khatib kalau baca khutbah, jangan slow sangat. Nampak? Ni Tok Imam 1 baca khutbah, Tok Imam 2 sengit kepala dah. Dah slow sangat. Nak kuat. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Nah, bau lain macam khutbah hari ni. Nampak? Tu. Nah, sebab takwa tu nak menyatakan suruh kita takut pada Allah. Hidup atas muka bumi ni nak jadi takut pada Allah. Bila takut pada Allah baru taat. Macam kita kan, takut dengan kerajaan baru taat perintah kerajaan. Tapi itu tak apalah, bahagian kerajaan ni Allah. Nah, jadi bila takut pada Allah baru taat perintah Allah. Ni yang jadikan manusia tidak taat perintah Allah, sebab tidak ada rasa takut pada Allah. Tu. Jadi itu manfaat yang pertama. Yang kedua, faidatun. Faedah bermakna samarah. Faedah tu maknanya samarah. Samarah tu maknanya buah. Makna samarah pula maknanya hasil. Ibarat contoh, kita tanam pokok, maka kita mengharapkan buah. Pokok yang jenis berbuah lah, jangan pokok tak berbuah. Pokok jenis berbuah, bila kita tanam, apa kita harap? Kita harap dia menghasilkan buah. Maka buah tu panggil hasil. Begitu juga faedah ni. Apa saja kita buat kat dunia ni, kita mengharapkan hasil. Apa hasil? Hasil akhirat nanti. Jadi nak tahu benda kita buat tu baik ke tak baik kategorinya,
kita tak payah tanya ustaz pun tak apa. Kita tanya diri kita sendiri. Kalau aku buat benda ni, adakah menambahkan pahalaku di hari akhirat nanti? Kalau tambah pahala, maknanya apa kita buat itu baik. Teruskan buat. Tapi kalau kita buat tu tak menambahkan pahala, macam tadilah saya sebut, boleh jadi perkara tu taklah sampai haram, tapi laralah, sia-sia. Tak dapat apa-apa. Kan? Contoh bercontoh. Tengok bola. Adakah bila pasukan yang kita suka tu, pum, bubuh bola masuk dalam gol, adakah menambah pahala kita nanti di hari akhirat? Tambah tak? Tak tambah. Kalau tambahlah, ulama duduk depan sekali, datang stadium terus ulama. Cap muka ni, hitam kuning ni. Perak. Nampak? Dah? Tapi ulama ada duduk situ. Dah, ulama duduk mana? Duduk kat ni, kat rumah telaah kitab. Sebab telaah kitab tu boleh pahala. Tapi bukan maksud saya tengok bola ni terus jadi haram. Dah. Cuma tadilah kita kata laralah, sia-sia. Jadi kalau tahu benda tu sia-sia, bolehlah nak buat sikit-sikit, tapi janganlah kerak-kerak. Sebab bahagian minat, nak halang minat orang pun susah juga. Bahagian minat sikit-sikit sudahlah, jangan terlebih-lebih. Nampak? Kalau kita boleh tengok World Cup tengah malam pukul 3 pagi, apa salahnya sebelum World Cup tu kita semayang dulu tahajud, lepas tu baru tengok. Maknanya ada kat bahagian akhirat kita boleh buat. Ni dak, bola boleh bangkit, tahajud tak boleh bangkit. Tak cuba renung diri kita macam mana. Jadi kita ni bertuhankan bola ke bertuhankan Allah? Ada. Jadi benda buat, tengok, tilik, boleh pahala tak sana? Macam ni, kita duduk pagi-pagi ni, orang lain duduk kalut dah dengan roti canai dia ke apa ni, kita duduk sini lagi. Kita tanya balik diri kita, aku duduk sini boleh pahala tak nanti hari akhirat? Semua orang boleh jawab. Tak payah jadi mufti, tak apa, tak payah ngaji pondok pun boleh jawab benda ni. Semua akan kata mesti lah dapat pahala. Dah, duduk saja niat iktikaf dalam masjid boleh dapat pahala dah. Maknanya perkara ni perkara yang faidatun, berfaedah, perkara baik. Buatlah. Tu maksud dia. Kan? Tapi kalau benda tu tak ada boleh pahala, maknanya benda tu sia-sia. Dan kalau benda tu kita buat bukan sakat tak boleh pahala, boleh pula dosa, itu maknanya benda yang salah, yang jahat. Jangan buat terus. Tu maksud dia. Mudah je nak nilai. Jadi tak payah tanyalah, ustaz boleh ke buat macam ni, ustaz boleh ke buat macam ni. Kira sendiri sudahlah, boleh pahala ke tidak, datang manfaat ke tidak. Jadi bila ada dua-dua ni, manfaat ada, rasa takut pada Allah ada, kemudian boleh pahala hari akhirat. Bila dua ni ada, itulah namanya zibalin, itulah namanya perkara kebaikan. Jadi berdasarkan hadis yang kita bacakan di awal tadi, kullu amrin zibalin, setiap perkara kebaikan, yakni makna perkara kebaikan yang ada manfaat dan ada faedah. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kalau tak dimulakan dengan baca bismillah, fahuwa aqta, maka terputus. Walaupun perkara tu perkara yang baik dah, memberi manfaat, nak mendatangkan takut, perkara yang memberi faedah, mendatangkan pahala, tapi tak dimulai dengan baca bismillah, maka perkara itu keberkatannya terputus. Jadi rugi. Macam kita mengaji kuliah ni, nak mulakan dengan bismillah, buka kitab ni buka dengan bacaan bismillah, barulah mengaji ni boleh berkat. Apa berkatnya? Ilmu masuk. Tapi kalau buka saja tak ada baca bismillah, memang dia duduk mengaji tapi berkat tak ada. Bila berkat tak ada, ilmu payah nak masuk. Itu je. Jadi kita nak buat apa pun biar dengan berkat. Balik ni, jadi habis kuliah ni balik, start motor baca bismillah. Kiralah tak pakai tangan ke, tak pakai kaki ke, baca bismillah. Kalau pakai kaki, bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kalau tekan ni, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Janganlah bunyi tu bis macam tu. Ni enjin tu. Tapi kita sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ni kadang-kadang bila tak jadi baru nak baca bismillah. Dia start tak mau, kawan dia datang, hang baca bismillah adik. Tak jadi baru nak baca bismillah. Sebelum jadilah baca bismillah dulu. Baca bismillah siap-siap. Jalan masuk gear 1 bismillah, gear 2 bismillah, turun tongkat bismillah. Semua amalkan baca bismillah. Di sana ada keberkatan insya-Allah. Ada satu kisah sebelum kita tutup majlis kita ni. Ada satu orang perempuan. Ni sebenarnya kisah
tentang kelebihan bismillah ni terlampau banyak. Tapi antaranya lah, ada satu orang perempuan isteri. Nah, dia ni suka mengamalkan baca bismillah. Apa-apa pun baca bismillah. Sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Dia suka sangat baca bismillah. Tapi suami dia ni jenis keras kepala sikit. Bini bagus datang kuliah. Kuliah muslimat datang. Suami kuliah pun datang. Dia hantar bini, lepas tu dia balik. Jenis suami duduk lepak rumah baca surat khabar. Jadi sekali tu bini dia balik rumah. Tapi cerita ni di Arab lah. Balik rumah. Suami dia ni nak kenakan bini dia. Suami dia pergi pasar, pergi beli ular. Ular betul, bukan ular mainan. Ular betul. Dia beli ular, dia pergi letak di dalam bekas tepung gandum. Orang Arab dia makan roti. Jadi letak dalam bekas tu, letak ular situ. Tujuan dia supaya sagi bini dia balik, bini dia buka, pada muka jerit lah bini dia sebab tengok ular. Jadi dia nak kenakan bini dia. Jadi sekali tu bini dia pun balik rumah, dia buat baca surat khabar. Bila bini dia masuk, Assalamualaikum bang. Bini baik, solehah. Suami kata, "Gi dapur, buat makanan, aku lapar ni." Baik bang, bini kata. Bini pun pergi dapur. Gigi dapur, bini buka bekas tepung. Buka-buka, menjerit bini. "Wah, bang!" Suami kata, "Padam muka, kena dah." Bini kata, "Ni, siapa letak emas dalam ni?" "Emas?" Suami kata. "Kok mana pula?" Suami pun berlari ke dapur. "Apa dia? Ni, siapa letak emas dalam ni?" "Emas? Aku letak ular." Kantoi suami dia. Nampak? Suami pun kita tengok, sungguh emas. Emas, suami kata. Macam mana ni? Tadi aku letak ular, apa dah jadi emas pula? Rupa-rupanya kata ulama, kerana amalan bini suka membaca bismillah, Allah selamatkan dia daripada segala musibah. Hatta Allah boleh ubah ular kepada emas. Nampak? Sebab bini dia buka apa pun baca bismillah. Buka-buka, ular jadi emas. Tapi kita jangan terai pula. Pergi balik ni, pergi beli ular. Lepas tu letak dalam periuk nasi. Buka-buka, kena patuk ke hidung. Nampak? 7 hari 7 malam tahlil. Tak jadi emas pun memanglah. Kita baru nak mengamal. Dia mengamal lama dah. Entah berapa tahun mengamal dah. Jadi kita beramal lah. Baca bismillah dalam apa saja kita buat. InsyaAllah bila kita istiqamah baca bismillah ni, maka insya-Allah segala gerak hati kita dalam perkara perbuatan yang kita nak buat, Allah pandukan dia. Jadi insya-Allah apa kita buat semua betul, insya-Allah. Kita akan buat dengan betul, dengan elok dan sebagainya. Kita dapat menjaga hati perasaan dengan sama-sama makhluk kawan-kawan kita, dengan hablum minallah hablum minannas, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Insya-Allah cuba amalkan membaca bismillah dalam apa saja perkara yang kita lakukan. Jadi kita berhenti setakat tu dulu, yakni bahagian kelebihan baca bismillah. Tapi tak habis lagi. Bulan depan kita nak hurai pula satu-satu huruf tu. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna bi, apa makna ismi, apa makna Allah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Tadi baru cerita kelebihan je dulu. Tengoklah macam mana. Kalau di pondok betul-betul Bismillahirrahmanirrahim saja 7 hari 7 malam baru habis. Kalau di pondok betul-betul lah. Tapi saya syarah ni sebab bahagian umum awam, kita taklah syarah sebiji-sebiji macam di pondok. Cuma saya cuba ringkaskan. Dalam ringkaskan pun makan ni lah kan. Kalau buat macam kat pondok betul 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam pondok tu tiap-tiap hari, kita sebulan sekali. Maknanya 7 bulan 7 bulan saja bismillah. Bulan ke-8 sedekah tu kan. Jadi kita tak payah ikut sebiji macam pondok lah. Kita ringkas-ringkaskan aja insya-Allah. Jadi bulan akan datang bawa kitab, kita akan hurai apa makna bismi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya saya nak bagi buka supaya nampak kalimah Bismillahirrahmanirrahim bukan kalimah biasa-biasa. Bukan kalimah kecil-kecil. Dulu saya pun berfaham macam tu. Alah bismillahirrahmanirrahim. Bila tok guru saya buka hurai di pondok, Allah tenganga kita. Macam ni makna dia rupanya. Besarnya makna dia. Jadi bila kita nampak besar, kalau bismillah saja sudah besar tu dia punya makna, bayangkan ayat-ayat Quran yang lain.
Tu hebat ayat Quran. 6236 ayat. Hebat semuanya, setiap satu ayat. Kan? Lepas tu kalau tu imam baca surah pendek-pendek, jangan komplain. Nah, setiap satu ayat tu ada kehebatan dia. Kan? Tak semestinya surah panjang je hebat, surah pendek pun ada kehebatan. Kan? Tu. Saya selamatkan tu imam tu. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Dan macam biasa, mana kuliah saya pergi ada bawa lah produk perniagaan. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok, membeli sambil menderma. Macam biasalah produk kila kita nak telur itik masin. Ni kau punya ni. Jadi bakat-bakatlah niat membeli sambil menderma. Kerana saya suka dengan cara saya buat berniaga ni, saya ikut cara tok guru saya. Kalau setengah ustaz dia minta sumbangan lah, sebenarnya benda tu tak salah. Memang ada kadang-kadang ustaz dia buat sekolah, dia kata tuan-tuan sekolah saya memerlukan RM50,000 sebab nak buat bangunan baru. Jadi dia minta tu tak salah, saya tak kata salah, tak salah. Sebab minta atas jalan fisabilillah, bukan untuk diri dia, untuk sekolah. Itu jalan fisabilillah, dia boleh minta untuk jalan agama Allah, tak ada masalah. Cuma tok guru saya punya cara ni saya tengok lebih cantik lah. Dia tak minta duit kat orang, tapi dia buat dengan cara berniaga. Jadi tuan-tuan dapat barang buat boleh makan kat rumah, kami dapat duit untuk bangunkan sekolah. Jadi sama-sama dapat manfaat. Jadi tuan-tuan pakat-pakatlah membeli, niatlah sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.